Alright guys, kali ini pula adalah 3 perkara kenapa dalam interview perform tapi bila masuk kerja tak berapa nak perform sangat. Biasa-biasa je. Apa yang berlaku dan kenapa dia berlaku, mari kita kongsikan 3 perkara dan apa metod yang pihak HR buat untuk pastikan benda ni tak berlaku lah. Syarikat rugi, anda pun rugi sebenarnya bila berlaku situasi ni. Yang pertama adalah dalam interview perform, biasanya siapa? Budak yang pandai cakap, calon pandai cakap, orang cari kerja yang pandai cakap, extrovert kononnya lah. Baik, extrovert introvert tak ada isu sebenarnya, adalah dia pandai menyusun kata-kata, meyakinkan, boleh influence orang, presentation skill dia bagus. So tidak boleh dinafikan skill komunikasi memainkan peranan di sini. Maka siapa ada skill komunikasi yang bagus, dia lebih berpotensi untuk meyakinkan panel. That is undeniable berlaku. Alright, so memang probability untuk dia diterima adalah lebih tinggi. So ini biasalah, gebang kan, gunggang-gunggang, gajah terbang bagai pokok tumbang. So, power ni. Power. Ambil. Kita panel pun teruji. Naik ni. Sale kita ni dapat pasal macam ni. Aku boleh nampak dah masa depan ni syarikat kita makin berkembang sebab apa? Dapat dia ni. Hebat kita lepas ni. Tapi bila yang realitinya, saya malah lebat lah. Okay, baik. Itu adalah advantage untuk orang yang ada communication skill yang bagus. Makna kata, ini yang aku tak boleh nak nafi. So, everyone you need to sharpen your communication skill ataupun presentation skills. Itu memang skill diguna sepanjang hayat, sepanjang tempoh bekerja. Yang kedua, apabila berlaku kes begini, HR bukannya membiarkan sahaja. Maka kita ada beberapa metod-metod prevention ataupun metod-metod untuk mengesahkan calon yang sembang power punya ni betul-betul berkualiti ataupun tidak. So, metod-metod kita buat adalah pendekatan interview yang pelbagai. Sebab itu anda tengok interview ada ujian bertulis, ujian online, video call, ada pula kena buat kesihatan, ada pula kena buat quiz, pergi interview, main puzzle, buat presentation. Okey, anda ada beri tajuk presentation sekian, esok kena present, datang dekat sesi temu duga. So, semua itu adalah untuk mengesahkan, sembang power ni, betul tak skill dia match dengan sembang dia tu. Pendekatan begini sudah banyak dijalankan. Contoh, kalau orang yang bersifat teknikal, anda akan diberi tugasan teknikal. Contoh, kena kira formula. Kalau buat design, buat design. Coding, hack wifi sekarang, contoh. So, benda begitu akan dites. Yang ketiga adalah, fasa seterusnya, sembang power, dah test power ni, nak ambil masih lagi tak meyakinkan, ragu-ragu. Oleh itu kita ada tempoh probation, percubaan. Nak cerita panjang probation, boleh tengok video aku lama dulu. Tapi probation ni apa? Tempoh 3 bulan bertenang ataupun tempoh 3 bulan aku nilai calon nilai aku sebagai syarikat nilai calon nilai syarikat, ataupun tempoh bertunang, nak kena tengok test power betul ke tak. Dalam assignment yang kita bagi masa interview, dia minta tolong orang ke, guna software ke apa ke, ataupun guna template. Contoh, mari bagi kerja 3 bulan, tengok macam mana, betul-betul boleh perform tak. Kalau tak boleh perform, kita akan advise dan sebagainya. Untuk tempoh 3 bulan tak lulus, sambung lagi 3 bulan, ataupun ditamatkan probation, tak disambung ke permanent. Itu adalah safety measure yang kedua. Dan tuan-tuan, sebenarnya ramai graduan yang berkualiti, bagus, skill, ada, kreatif, terutama yang generasi baru, generasi anda lah, saya kira. Dari segi otak kreatif, laju kerja, instant feedback, tetapi isunya adalah dia tidak resilient. Apakah itu resilient? Dia tidak tough. Bahasa kasar, mudah koyak. Benda itu saya tak boleh nafikan, betul. Tetapi dia bukan menjadi alasan untuk kita give up. So, resilient ataupun toughness ini dibina as time goes by. Macam mana nak dibina? Contoh, nak bina belian, kita letak pressure. Carbon biasa akan jadi carbon, jadi pensel je. Tapi carbon under pressure for a long time, dia akan jadi diamond, satu yang berharga. So you need to go that process untuk jadi lebih resilient. Jangan give up, jangan let go, jangan putus asa, jangan give up. Just be tough. Nak menangis, silakan menangis. Nak merayu atas tikas sejadah ke, nak komplain, nak mengadu kat mak ayah ke, silakan, tak ada masalah. But tidak ada alasan untuk berhenti, terus jalan, kerja jalan. So interview, perform, bila masuk kerja tak berapa nak perform sangat. So inilah yang berlaku, dan juga macam mana safety measure yang diambil oleh pihak rekrutmen atau pihak rekruter untuk memastikan betul-betul calon berkualiti yang kita ambil. So all the best semua, moga membantu.